Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang 今天我们要 ke-16. 分析的就是在以弗所书第4章，从第1节一直念到第16节。 Kita akan hanya membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan di dalam bahasa Mandarin saja. 我们从第1节到第6节用中文来念。我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一洗、一神，就是众人的父，超乎众人之上，关乎众人之中，也住在众人之内。 Nah, hari ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai pertumbuhan gereja menuju persatuan dan kedewasaan. 今天我们要讲到的是教会的成长朝向合一以及成熟的地步。 Pertumbuhan gereja bukan hanya berbicara mengenai penambahan jumlah anggota jemaatnya. 教会的增长不是说单单增加一些会友而已， Tetapi yang paling penting itu adalah pertumbuhan di dalam iman kerohanian daripada jemaatnya. 最重要是每一位基督徒的灵命的成长。 Oleh sebab itu ketika kita membaca di dalam bagian Efesus pasal yang keempat ini, 所以当我们念到以弗所书第4章里面的时候， kita akan sama-sama mencoba untuk menggali secara sistematis dan teologis. 我们要从神学的角度跟很设计的角度来去挖取里面的意义， Dan lalu bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. 还有在我们日常的生活里面，我们怎么样可以遵行出上帝的话。 Di dalam bagian ayat yang pertama, Paulus memulai dengan satu kalimat, sebab itu aku menasehatkan kamu. 在第1节里面叫做“因此我劝你们”， Ini adalah sebuah pendahuluan yang Paulus mau mengatakan bahwa dia mau melanjutkan dari apa yang dia sudah sampaikan di pasal-pasal sebelumnya. 这是开头要讲起以前其他的章节保罗曾经所说过的话。 Kalau di dalam bagian awal Paulus berbicara mengenai bagaimana orang-orang yang terpanggil di dalam anugerah Allah menerima keselamatan. 起先保罗讲到当这些接受耶稣的人他们得到了救恩的时候， Paulus memberikan pemahaman-pemahaman teologis yang begitu dalam kepada jemaat Efesus. 给以弗所书的会友们很明白了解这么深奥的真理。 Setelah memahami bagaimana karya Kristus yang menyelamatkan manusia yang berdosa, 给他们知道上帝的创作为了拯救一些的罪人， maka Paulus beralih kepada dari pemahaman teologis kepada pemahaman etika. 所以保罗继续从他们接受了这些的相信，并且他们要注意到他们的品格。 Maka Paulus di sini mau menekankan bahwa jemaat di Efesus bukan hanya tahu tentang pemahaman-pemahaman teologis saja. 要强调以弗所书的会友们，好像他们不是单单知道神学而已， Tetapi mereka perlu juga menjalani kehidupan mereka secara benar dan tepat sesuai dengan Injil Kristus. 他们需要在他们日常的生活里面，与他们所得到的福音相称。 Maka Paulus merangkai daripada surat Efesus itu di dalam 3 bagian. 所以保罗在这个以弗所书里面分成三大段， Yaitu sentralitas Kristus, 中心就是在基督里面， kesatuan gereja, 教会的合一， dan bagaimana kehidupan orang-orang Kristen itu di dalam kelanjutan mereka menjalani kehidupan mereka seturut dengan Injil Kristus. 基督徒在日常的生活里面怎么样与福音相称？ Ini adalah poin yang paling penting bagi gereja. 这是对于教会是非常非常重要的。 Karena ketika Kristus ditempatkan di pusat perhatian kita, 所以当基督成为我们每一个人的中心点的时候， maka tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim dirinya bahwa dia adalah orang yang paling penting, yang paling diutamakan. 所以就没有一个人可以讲到他是比所有的一切都还要重要。 Maka seseorang tidak boleh mengklaim
mempunyai pemahaman teologis secara sembarangan. 不可以用一些的异端来说他自己是这么有能力、有本事。 Oleh sebab itu Paulus ingin supaya jemaat di Efesus itu mau dan mampu meminta kepada Tuhan menjalani panggilan daripada Kristus. 所以保罗要以弗所的会友们知道福音的基督的呼召，并且他们可以以基督的福音相称。 Maka di dalam bagian ini kita setidaknya boleh memikirkan 4 kebenaran yang ada. 在其中我们可以看到有4个很重要的这个消息。 Berbicara mengenai pertumbuhan gereja menuju kesatuan dan kedewasaan. 讲到一个教会的成长以及一个教会的成熟。 Maka hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mengenal akan panggilan Allah itu sendiri. 第一，我们要知道那个呼召我们的神到底是谁呢？ Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah hidup yang supaya jemaat itu hidup berpadanan dengan panggilan yang telah mereka terima. 保罗讲到，你们蒙召行事，就是要以蒙召的恩相称。 Ketika seseorang percaya kepada Kristus, mereka bukan hanya mengenal akan panggilan Allah itu. 当一个人认识了基督，不单单得到了这个呼召而已。 Mereka bukan hanya sekedar tahu akan anugerah Tuhan yang menyelamatkan mereka. 不是单单知道上帝的恩典拯救了他， Mereka bukan hanya tahu hanya sebagai seorang Kristen saja. 不是单单知道他们是基督徒而已。 Tetapi ketika mereka mengenal akan panggilan Allah yang mulia ini, 当他知道那神荣耀的呼召的时候， maka mereka tahu juga bagaimana harus menjalani hidup ini selaras dengan Injil 他们 Kristus. 也知道他们应该怎么样来行，好叫他们与福音的呼召相称。 Menjalankan kehidupan mereka dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada setiap kita. 过着神赐给他们的恩典平安。 Maka kita dapat membayangkan, misalnya ada seorang anak yang mempunyai bakat musik yang begitu luar 我 biasa. 们想象到，我们可以想到一个孩子，他有一个对音乐很有的天分。 Maka dia bukan hanya sekedar tahu bahwa bakatnya itu hanya ada di dalam bidang musik. 他不是单单知道他在这个声乐里面有这个天分而已， Tetapi bagaimana dia memakai bakat dia, karunia dia, talenta yang Tuhan berikan kepadanya itu untuk dia melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya. 他应该知道他的天分，神给他的恩赐，他要很好的锻炼他自己，很有纪律的锻炼他的声乐。 Sehingga dia bisa menghasilkan musik yang indah dan juga boleh membawa berkat bagi banyak orang. 以及他可以弹出很美妙的诗歌，可以成为多人的祝福。 Maka dengan demikian kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, 因此，我们这一群相信基督的人， sekali lagi kita bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus 我们不 Kristus. 是单单成为一个相信耶稣基督的基督徒而已。 Tetapi bagaimana kita belajar berjalan seturut dengan Injil Kristus itu 我们 sendiri. 要学习怎么样与神的呼召神的这个基督徒的相称。 Maka Paulus kemudian memaparkan di dalam ayat berikutnya bagaimana sikap seorang Kristen, mereka harus mempunyai beberapa karakter yang penting. 那么保罗在一起分析每一个相信基督的人，他有几个很重要的品格。 Ada 4 yang Yusuka. Paulus paparkan, 保罗所提起的， yaitu rendah hati, lemah lembut, kesabaran, dan juga bisa saling menanggung beban satu dengan yang lainnya. 谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相款待。 Paulus ingin supaya jemaat di Efesus itu juga mempunyai sikap karakter yang demikian. 保罗他愿意以弗所的会友们有如此的态度，如此的品格， Dengan karakter rendah hati mereka tidak meninggikan diri mereka. 以及他们不高抬自己， Mereka tidak menjadi sombong. 不成为骄傲， Mereka bisa menghargai orang lain. 他们可以很尊重别人， Mereka bisa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. 他们可以知道别人的需要放在他们自己本身的需要当中。 Dengan karakter kelemah lembutan mereka boleh bersikap sabar. 在这个温柔的品格里面，他们会非常的忍耐， Mereka bisa penuh dengan pengertian. 他们会互相的宽恕， Tidak mudah marah. 不容易乱发脾气。 Orang yang lemah lembut adalah seorang yang dapat menguasai dirinya. 谦虚，他们很知道怎么样来节制。 Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang dapat bertindak secara tepat dan
pada waktu yang tepat. 一个温柔的人，他们行事在一个很恰当的事中，他们如何的行事？ Dia dapat mengendalikan emosinya dan juga mulutnya. 他们很知道怎么样来控制他们自己，来压制他们的嘴唇。 Dan kemudian orang yang memiliki karakter yang penuh dengan kesabaran. 蛮有忍耐的品格。 Ketika menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dan juga di dalam berbagai macam perbedaan-perbedaan. 面对一些不同的，还有面对一些非常困难的事情的时候， Dia tetap berpegang teguh kepada imannya. 他们站立在他们的忍耐当中。 Dan kemudian ketika seseorang itu memiliki karakter yang bisa saling memperhatikan dan membantu menanggung beban satu dengan yang 还 lainnya. 有他们用爱心互相宽待的时候， Maka mereka adalah orang-orang yang bersedia dengan begitu ringan tangan membantu 他 sesamanya. 们会这么容易的来帮助别人所需要的一切。 Dan mereka akan menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam suka dan duka. 他们可以互相同哀同乐在一起一同欢唱。 Oleh sebab itu ketika Paulus memberikan nasihat yang penting ini kepada jemaat di Efesus, 所以当保罗对以弗所给了这么多的很严重的、很重要的警告以后， ini juga adalah satu dorongan yang penting bagi kita juga. 这也是对我们很重要的推动。 Paulus ingin supaya para pendengarnya itu, jemaat di Efesus itu, supaya mereka bisa menerima panggilan Allah itu, mengenal panggilan Allah itu, dan mereka dengan sukarela melakukan, mengembangkan karakter yang sedemikian 保 rupa. 罗要这个以弗所的弟兄姐妹们可以知道了这一些，并且他们能够心甘情愿来做神要他们所做的一些。 Mereka dipanggil untuk melayani, menjalani hidup yang layak bagi panggilan itu. 他们被呼召，可以以基督的福音相称。 Dan mereka juga saling menopang di dalam kasih. 他们可以在主的爱里面互相宽容。 Itulah ketika kita berbicara mengenai gereja yang menuju kepada kesatuan dan pertumbuhan, 这是我们讲到我们教会的合一以及教会的成熟。 maka hal yang paling utama, yang paling pertama adalah kita boleh mengenal akan panggilan Allah itu sendiri. 最重要的、唯一的就是我们要认识、知道那呼召我们的神。 Setelah kita mengenal akan panggilan Allah bagi kita, 当我们知道了神对我们的呼召以后， dan bagaimana kita mengembangkan karakter yang sifatnya sama seperti Kristus, 我们怎么样来发挥像主耶稣的品格一样？ maka bagian yang kedua adalah bagaimana kita boleh mewujudkan kesatuan jemaat. 第二呢，就是我们要怎么样来设计的对这个会友的 Kesatuan yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini 在这里面，保罗所讲到合一， bukanlah hasil usaha manusia, 不是人的努力、人的作为， tetapi didasarkan pada anugerah Allah. 凭着上帝的怜悯、上帝的恩典。 Allah lah yang telah memberikan berbagai karunia kepada setiap jemaatnya, 神给每一个各个的弟兄姐妹各种不同的恩赐， supaya mereka saling membangun satu dengan yang lainnya di dalam tubuh Kristus, 好 yaitu 叫大家 gerejanya. 可以在基督耶稣的身子，就是教会一同联合起来。 Oleh sebab itu Paulus mengatakan supaya mereka memelihara kesatuan roh. 因此，保罗要他们能够保持这个合而为一的心， Supaya mereka bisa menjaga hubungan relasi yang harmonis satu dengan yang 好叫 lainnya. 他们用和平彼此的联络，一个比一个的一同很相顾的。 Mereka mengasihi di dalam damai sejahtera. 他们在这个神的和平里面互相相爱， Di dalam satu komunitas gereja yang mengusahakan persatuan dan menghindari perpecahan. 在一个教会的群体，他们免去了分裂的思想。 Gereja sering kali jatuh di dalam dua hal besar. 一个教会时常会跌入两个危机， Di mana gereja tidak berani menyatakan kebenaran. Yang penting fellowship aja, kumpul-kumpul. 教会不敢说一些真理，这是大家聚集在一起而已就可以了。 Dan yang kedua, 第二， tidak memelihara kasih dan kesatuan yang ada. 没有保守主里面合而为一的心。 Oleh sebab itu Paulus menekankan bahwa kesatuan gereja itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. 所以保罗强调，在教会的合一是非常的重要。 Maka ketika kita membaca di dalam ayat yang ketiga sampai yang keenam, 当我们看到第3节到第6节的时候，
Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus 保罗在这提醒以弗所的弟兄姐妹， bahwa kesatuan gereja itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. 赐给你们合一的心，是三位一体的真神所赐的。 Di dalam 3 pribadi, mereka pun adalah Allah yang bersatu. 三位一体的真神， Maka kata satu yang Paulus ulang-ulang sebanyak 7 kali 保罗重复讲了7次一个， memberikan sebuah penekanan yang sangat penting sekali. 讲到一个很重要的事实。 Di situ Paulus memberikan pemaparan mengenai satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua. 讲到身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主，一心，一洗，一神。 Dan dari ketujuh ini mau menggambarkan mengenai kesempurnaan yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. 刚才我们可以看到那7种，可以看到我们这个三位一体的真神是一个很完美的。 Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk memelihara kesatuan roh di dalam jemaat. 我们应该学习成为保持这合而为一的心。 Untuk membuat kesatuan itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah. 合一是一个非常不容易的事。 Setiap anggota jemaat terdiri dari berbagai macam latar belakang, budaya dan sebagainya. 每一位的弟兄姐妹都有不同的背景、不同的文化。 Maka di sini kita pun perlu belajar 我们应该学习， supaya mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. 好像我们知道为别人而优先，然后才是自己。 Supaya kita pun juga boleh belajar untuk menerima berbagai macam perbedaan demi perbedaan. 我们可以学习来接受一些不同的一些的意见。 Tanda utama gereja adalah sebuah kesatuan. 对着教会是成为一个合一的教会。 Dan panggilan orang Kristen adalah untuk membangun tubuh Kristus. 神的呼召是来建立上帝的身体， Saya 主的 ulangi. 身体。 Bahwa tanda utama gereja itu adalah sebuah kesatuan. 那么教会的标志就是合一。 Dan panggilan orang Kristen itu adalah untuk membangun tubuh Kristus. 基督徒的蒙召就是要一同来建立基督的身体。 Oleh sebab itu di dalam ayat yang ketiga Paulus mengingatkan bahwa kita itu harus mengusahakan. 所以在第3节里面，我们要竭力保守， Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera itu. 竭力保守圣灵所赐合而为一的心。 Maka ketika kita memelihara persatuan di dalam ikatan damai sejahtera, 当我们保守这个合一的心的时候， maka disitulah kita adalah orang-orang yang belajar fokus kepada Kristus yang telah mengerjakan kesatuan itu. 就在那个时候，我们可以把基督放在中心，是我们所学习的焦点。 Ketika kita melihat gereja yang bersatu, 当我们看到合一的教会的时候， maka disitulah kita akan memiliki berbagai macam keuntungan. 就在那个地方，我们可以得到好多的益处。 Dan saya percaya bahwa setiap anggota gereja, setiap anggota jemaat akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani di dalamnya. 我是真的相信每位的基督徒在你们的灵命里面能够很成熟的在那边成长。 Oleh sebab itu Paulus meminta kepada jemaatnya dan juga kepada setiap kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran ini. 所以保罗劝勉以弗所书的以弗所里面教会跟我们每一个人要很好的持守合一的心， Supaya kita boleh bersama-sama memelihara kesatuan ini. 好叫我们大家能够一同来合一。 Sebab ada begitu banyak gereja yang telah terpecah-pecah. 有很多教会在分裂当中， Hanya masalah mereka berbeda pendapat. 这是因为他们不同的意见而已。 Berbeda gereja menjadi terpecah-pecah. 那么使到教会就分裂了。 Jikalau kita memperhatikan misalnya sebuah tim sepak bola atau tim olahraga yang lainnya. 有时候我们看到一个这个足球赛的时候， Jikalau dalam satu tim itu mereka kompak dan solid, 若是那一队的足球员是这么的合一的时候， mereka selalu mengutamakan kerjasama dan saling mendukung satu dengan yang 他们 lainnya. 很好的合作，很好的扶持帮助个人。 Setiap anggota tahu di mana letak posisi-posisi mereka. 每一个肢体、每一个部分都知道他们应该站的岗位里面。
Mungkin posisi dia sebagai penyerang, 可能是他们一个成为攻击的人， maka dia berlaku sebagai penyerang. 他成为就是在那边攻击的， Mungkin ada dia sebagai posisi bertahan, 一个是在那边持守着， maka dia akan berlaku sebagai bertahan. 他单单等候持守着而已。 Dan dengan demikian, 因此， kita pun juga sebagai anggota jemaat, 我们成为基督徒， kita punya posisi kita 我 masing-masing. 们各有各不同的这份， Tuhan memberikan setiap kita karunia-karunia 神 yang 给我们 khusus. 很多不同的恩赐。 Oleh sebab itu, ketika kita belajar untuk memelihara kesatuan itu, 当神要我们保守合一的心的时候， biarlah kita juga adalah orang-orang yang mau diperlengkapi oleh Tuhan. 我们要被主所装备， Dan ini menjadi bagian yang ketiga. 成为第三的终点。 Setelah kita mengenal akan panggilan Allah bagi kita, 当我们知道了神对我们的呼召的时候， kita memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus, 我们保守在基督里面合一的心， maka di sini kita adalah orang-orang yang siap sedia untuk diperlengkapi oleh Tuhan. 预备好被神装备， Kita adalah orang-orang yang juga siap untuk terjun di dalam pelayanan misi. 我们预备好进入神的侍奉里面。 Karena kesatuan dan pertumbuhan gereja 因为合一跟教会的成长， akan diperkaya dengan karunia-karunia rohani dari setiap jemaatnya. 由神赐给每一个弟兄姐妹们的恩赐所保守的。 Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia itu kepada setiap jemaatnya. 神赐给每一位基督徒不同的恩赐。 Oleh sebab itu ketika kita membaca di dalam Firasat untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 但我们可以看到，当神赐给每一个在每一个人岗位里面的恩赐的时候， di situ Paulus menggunakan satu kata katartismos, 在里面保罗讲过一个 ismos 的字， yaitu artinya memperlengkapi. 就是来装备。 Atau dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk diatur ulang. 或者讲到我们是预备好被安排的， Kita adalah orang-orang yang siap untuk memulihkan. 我们是预备好被回复的。 Oleh sebab itu ketika kita mengenal akan panggilan Allah ini, 当我们知道神的呼召的时候， kita meresponnya dengan pengabdian diri untuk diperlengkapi. 我们回应，把自己献上，被神所装备， Dan kita juga melakukan terlibat di dalam pelayanan misi. 所以我们参与一切的侍奉。 Dan Paulus juga memberikan beberapa hal di mana orang-orang yang diperlengkapi di dalam jemaat Efesus. 在里面讲到以弗所这些被装备的人， Seperti rasul-rasul, 好像一些的使徒， nabi-nabi, 好像这个老师们， kemudian pemberita-pemberita Injil, 先知，有的是传福音的， gembala-gembala dan 牧 pengajar-pengajar. 师跟教师， Nah semuanya itu dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. 就是有一个目的，就是一同来建立基督的身体。 Bagaimana kita merespon akan panggilan Tuhan di dalam karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita? 在神给我们的恩赐里面，我们怎么样回应上帝的呼召呢？ Mari kita minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kita karunia-karunia rohani itu. 我们求神给我们各种不同的恩赐。 Di dalam gereja kita begitu banyak dan begitu luas sekali pelayanan-pelayanan yang tersedia. 在我们的教会有好多的圣工在那边等着我们， Baik dari tim usher, 成为这个招待的， pemusik, 圣业的， mungkin juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. 还有其他的这个圣工。 Semuanya itu adalah dengan satu tujuan untuk membangun tubuh Kristus. 唯一的目的就是一同来建立耶稣基督的身体。 Dan ketika kita terlibat di dalam sebuah pelayanan itu, 当我们参与这个侍奉的时候， maka saya yakin dan percaya kita akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. 我肯定在我们的灵命里面一直在成长，在成熟当中。 Kita akan makin mengenal kembali, 我们更加的可以认识， mengenal lebih dalam akan panggilan Tuhan bagi kita. 更加深深的明白上帝对我们身上的每一个人的呼召。 Sehingga dengan pertumbuhan yang ada itu, 借着如此的成长， maka kita adalah orang-orang yang semakin kuat di dalam iman kita. 就是我们在我们的信心里面越来越坚固。 Di dalam pemahaman kita akan iman Kristen. 我们可以更加明白我们基督徒的信心。 Dan ini menjadi bagian yang keempat, bahwa ketika kita dipenuhi dengan pemahaman kita
akan firman Tuhan. 这4点里面，当我们更加明白上帝的真理的时候， Maka ini akan menjadi benteng bagi kita untuk menghadapi pengajaran palsu. 成为我们的堡垒，来面对一些的异端、一些的邪教。 Maka di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, 第 Paulus 13 mengatakan 节 begini. 到第14节里面讲到， Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 这等到我们众人在正道上统归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随求各样的异端。 Seorang hamba Tuhan yang bernama Timothy Keller, 我们知道，提摩提这个凯勒 dia mengatakan 神的仆人， bahwa pengajaran palsu selalu menawarkan jalan pintas, solusi yang mudah, dan jawaban instan untuk masalah-masalah yang kompleks. 他讲到一些现今的这个神学都是用经路，就是用很快的这个抄路。 Nah, belakangan ini kita juga dihubungkan dengan beberapa pengajaran. 最近我们也听到很多的异端的教导， Misalnya ada orang yang menyebut bahwa dirinya adalah Kristen progresif. 讲到他们就是在进步中的基督徒， Atau kelompok yang menyebutkan dirinya Injil menurut versi Shincheonji. 或是讲到新天地里面所讲的，他们就是福音。 Dan begitu banyak beredar di media-media sosial. 在很多在媒体里面所想的， Bahkan mungkin juga ada beberapa orang-orang yang dulunya setia mengikut Kristus, 可能就是我们知道以前很忠心跟随基督的人， akhirnya terhisap di dalam pemahaman ini. 他们中招了，他们就认识了这些的异端， Mereka goyah, 他们动摇了， mereka bimbang, 他们在那边迷惑了， mereka mulai mempertanyakan tentang isi Alkitab. 他们开始对于圣经里面怀疑了很多的疑问， Dan juga mempertanyakan tentang jalan keselamatan, apakah hanya satu-satunya Yesus Kristus? 他们讲到，难道一个得救的路径，唯一的路径就借着耶稣基督吗？ Ataukah jalan keselamatan itu ada di luar Yesus? 或者除了耶稣以外，还有其他得救的路途呢？ Di dalam dua pengajaran ini, 在2个教导里面， dua-duanya menganggap bahwa Alkitab itu adalah satu hal yang sangat diragukan. 讲到里面就是很极端的，圣经里面所写的就是很极端的。 Mereka percaya bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. 他们相信耶稣基督不是唯一的救主。 Ini adalah sesuatu hal yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. 在圣经里面所教导的非常的不一样、不同。 Oleh sebab itu ketika kita adalah orang-orang yang bertekun belajar firman Tuhan, 所以当我们每一个很努力学习真理的人， kita belajar di dalam komunitas, 我们在我们的群组里面一同来学习， mari kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam firman. 我们可以在耶稣的真理里面一同来成长。 Karena seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tadi, Timothy Keller, 刚才我们所讲到的提摩西这凯勒所说的， bahwa pengajaran palsu itu selalu menawarkan akan jalan pintas. 这个虚伪的教导，他们都是想用这个近路、用快路。 Dan kita ingin sekali sesuatu jawaban yang sangat instan, 我们要很快的、快速的得到了它的这个结果， yang memenuhi sesuai dengan logika kita, 来满足我们的这个逻辑、我们的想法， sesuai dengan selera kita. 来满足我们自己所要的。 Oleh sebab itu Paulus mengingatkan, ketika kita bertumbuh di dalam kesatuan roh, di dalam komunitas gereja, 所以当保罗在里面提到的，当我们在一个教会的群体里面一同成长的时候， kita akan belajar bagaimana mempunyai pemahaman yang dalam. 我们要一同来学习，有一个很成熟、很知道里面真理的内容。 Nah, sekali lagi saya mau mengutip dari perkataan Timothy Keller.
我这一次来借用这个提摩西凯勒所说的话。 Dia mengatakan begini, bahwa ajaran yang sehat akan selalu membawa kita kepada Yesus Kristus dan meninggikan Dia. 健康的教导都是带我们到耶稣基督里面来高级耶稣基督。 Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati terhadap ajaran yang mendistorsi atau yang mengurangi daripada makna Injil dan menawarkan keselamatan dengan cara yang tidak sesuai dengan Alkitab. 所以我们要很小心这些的外风，就是一些邪教、一些异教，使到我们离开了真理。 Mari kita bersama-sama berpegang teguh pada firman Tuhan. 我们很好的坚固的来抓紧神的真理。 Firman Tuhan adalah ya dan amin. 神的话是阿们的，是真的。 Oleh karena itu mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber yang paling utama. 所以我们要把神的真理、神的话成为我们的中心，成为我们最重要的、我们的优先， Dan sebagai tolak ukur kebenaran. 成为我们来衡量这些的教导。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， hidup berpadanan dengan panggilan Allah 我们或作我们的行为以神的这个象征， bukan 神的 hanya 福音象征， berbicara mengenai standar hidup moralitas yang baik, 不是说到我们一个很好的品格而已， tetapi bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam kedewasaan iman dan kerohanian kita, 就是说要在我们的灵命里面很成熟的生长、成熟。 menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lainnya. 成为在基督里面某一个肢体，一同来建立主的合一。 Mari kita terus belajar dan bertumbuh di dalam iman kita. 我们一起来学习，在我们的信心里面， Mari kita saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain dengan karunia yang 我 Tuhan 们 berikan 彼此 kepada 相 kita. 爱，彼此服侍，彼此使用神给我们的恩赐， Dan bersama-sama mencapai tujuan utama yaitu memuliakan Allah bagi gerejanya. 达到神的目的就是荣耀我们的主，在我们的教会里面荣耀我们的神。 Dan di dalam kesatuan dan pertumbuhan iman kita. 借着我们的合一，借着我们教会的成熟成长， Maka kita bisa belajar untuk mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang kurang tepat. 我们可以认识知道那个是真理，那个是异端。 Marilah kita boleh bersama-sama membangun gereja yang bersatu, yang 我们可以一同 dewasa dan misioner. 一同来建立合一成熟的教会。 Amin. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。